sebelum saya tutup, nak bagi wasiat 5 ataupun 6 amalan yang wajib kita buat. Kalau kita tak buat, puasa kita tak lengkap. Pertama, puasa. Puasa apa ni? Puasa semua anggota badan kita. Kata Jabir, "Iza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kazib wal ma'asim wal ma'asi wa azal jiran. Fala yakunu yaumu saumika wa yaumu fitrika sawa'un." Maksudnya kata Jabir, bila kamu berpuasa, hendaklah berpuasa lidah engkau daripada bercakap bohong, hendaklah berpuasa mata engkau daripada melihat benda haram, hendaklah berpuasa telinga engkau daripada mendengar benda haram, daripada semua sekali maksiat. Dan jangan jadikan hari engkau berpuasa dengan hari engkau berbuka sama. Masa kamu tak berpuasa, kamu cakap bohong. Masa berpuasa pun cakap bohong. Masa kamu tak berpuasa, kamu membazir. Masa kamu berpuasa pun membazir juga. Jangan jadikan sama. Jadi yang wajib pertama kita buat ialah puasa seluruh anggota badan kita. Yang kedua, qiyamul lail, solat malam. Solat malam ni bila? Bermula daripada lepas isya sampai subuh. Bila sebut qiyamul lail, bukan solat tarawih saja. Antaranya solat tarawih, solat tahajud bila kita dah tidur. Jadi amalan kedua wajib kita buat di bulan Ramadan khususnya ialah solat malam. Kenapa? Sebab Nabi janji dalam 3 hadis. Satu, qala Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang berpuasa secara umum dengan penuh keimanan dan dengan penuh mengharapkan ganjaran pahala, ghufira lahu, diampunkan dosanya. Siapa yang berpuasa secara umum. Yang kedua, man qama Lailatul Ramadan. Siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran pahala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampunkan dosanya yang lepas. Tadi puasa secara umum. Yang kedua, salat malam. Yang ketiga, man qama Lailatul Qadri. Siapa yang mendirikan malam Al-Qadar imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Juga ganjarannya sama. Siapa yang mendirikan, ini khusus, bukan salat malam saja tapi Lailatul Qadri, malam Al-Qadar, maka diampunkan dosanya yang dulu. Tiga amalan. Satu puasa, satu salat malam, yang ketiga Lailatul Qadar. Dan balasannya sama, iaitu diampunkan. Menunjukkan apa tu? Ganjaran terbesar di bulan Ramadan ialah keampunan Allah. Dan sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis yang kita biasa dengar, "Raghima anfi rajulain adraka Ramadan fala yughfarahu." Celakalah orang yang masuk bulan Ramadan sempat berpuasa 30 hari tapi Allah tak ampunkan dosa. Celakalah orang ni. Sebab Nabi kata siapa puasa bulan Ramadan diampunkan dosa. Siapa mendirikan salat malam bulan Ramadan diampunkan dosa. Siapa mendirikan malam Al-Qadar diampunkan dosa. Tapi dia buat semua tak diampunkan. Orang ni memang celaka. Itu yang kedua. Dan yang kedua juga saya nak tekankan di sini, jangan tinggal satu benda yang ganjaran pahalanya besar, iaitu solat tarawih dan selesai bersama imam. Apa kelebihannya? Man qama al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa yang solat bersama imam sehingga imam tu beredar sampai selesai, kalau solat 23 lah, maka dicatat untuknya ganjaran solat sepanjang malam. Jangan tinggal. Ini dipanggil apa ni? Siapa yang tak buat? Kadang-kadang solat 23 dia buat 8 je. Kadang-kadang solat sebelah pun buat 8 juga. Dia tak habiskan bersama imam. Ini dipanggil musibah dalam agama. Musibah terbesar ialah musibah dalam agama. Sepatut dia dapat pahala solat sepanjang malam. Tapi sebab tak sabar, nak dunia yang seronok sementara je, dia dapat satu musibah yang terbesar, iaitu musibah rugi. Kalau tak larat nak solat 23, cari masjid yang solat 11. Jangan pula dia solat kat rumah, dia jadi imam, isteri dia jadi makmum, solat 11. Kalau dia memang kerja tak ada pilihan lah, memang kerja waktu malam. Kalau tak ada pilihan, tak apalah. Tapi dalam seminggu tu takkanlah kerja setiap malam kan. Dalam seminggu mungkin satu malam dia tak bekerja, pulun habis-habis. Kadang-kadang kita terlalu nak cari harta dunia kan. Walaupun yang ada pun cukup. Kadang-kadang kita terlupa nak cari bekalan yang untuk perjalanan yang lagi jauh, lagi lama. Betul tak? Sebab tu ada satu amalan yang masuk dalam amalan yang kedua, iaitu iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Para Nabi dan para sahabat berlomba untuk beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Kenapa? Kalau kira mereka ni, Nabi dan para sahabat tak perlu dah iktikaf sebab mereka dijamin ahli surga kan. Tapi mereka tetap berlomba. Kenapa? Sebab mereka tahu kalau untuk hidup dekat dunia mereka bekerja pagi petang siang malam, walaupun akhirnya mereka mati dan tinggal dunia. Maka untuk amalan yang untuk kekal abadi, bukan 70 tahun, bukan 7 juta tahun, bukan 7 bilion tahun, tidak ada pengakhiran, maka bekalannya kena lagi banyak, lagi besar. Maka sebab itulah Nabi, para sahabat salafus salih, bila masuk bulan Ramadan, perubahan berlaku. Apa dah? Mereka banyak habis masa di masjid.
Ini keadaan salafus soleh bila masuk bulan Ramadan. Masa mereka lebih banyak di masjid. Kenapa? Sebab mereka tahu antara benda yang boleh merosakkan puasa mereka apa dia? Mata, telinga, mulut. Betul kan? Yang boleh merosakkan, membatalkan, bahkan boleh membatalkan puasa dia, mata, telinga, mulut. Macam mana cara nak elakkan? Boleh mengurangkan pahala puasa mereka, iaitu dengan duduk di masjid. Bila di masjid, dia tak akan tengok benda yang haram. Bila di masjid, dia tak akan cakap benda yang sia-sia. Bila di masjid, dia tak akan mendengar benda yang lara. Nak jaga kualiti puasa tu. Dan kemuncaknya, Nabi dan para sahabat di 10 akhir mereka intikaf di masjid. Yang paling pelik ialah kalau orang awam tak berintikaf di masjid, okeylah, mereka jauh lagi daripada kefahaman yang sebenar tujuan puasa dan nilai Lailatul Qadar. Tapi kalau pendakwah, orang yang berilmu pun tak berintikaf di 10 akhir Ramadan, satu benda yang sangat menyedihkan dan tak patut berlaku. Kenapa tak patut berlaku? Sebab orang macam Nabi kan, dah dijamin surga, orang pertama masuk surga, surga paling tinggi. Tapi Nabi tak pernah meninggalkan iktikaf 10 akhir Ramadan setiap tahun. Kita ni tak ada jaminan ahli syurga. Boleh masuk ke tak? Kalau masuk tingkat berapa tak tahu. Tiba-tiba kita tak pulut untuk beriktikaf, merancang untuk beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Satu benda yang sangat pelik. Okey? Jadi kita sebagai pendakwah, yang pertama kena tunjuk contoh. Jadi amalan kedua yang wajib kita tekan di bulan Ramadan ialah qiyamul lail. Jangan tinggal. Kalau boleh ambil cutilah. Demi untuk syurga yang kekal abadi. Yang keempat ialah sedekah. Khususnya bagi makan orang miskin berbuka puasa. Sebab Nabi sebut siapa yang memberi makan kepada orang berbuka, dia akan dapat pahala seperti orang yang berbuka tu tanpa dikurang sedikit pun. Nabi suka bersedekah, tapi bila masuk Ramadan lagi laju. Sebab sedekah bulan Ramadan berbeza sedekah di bulan Ramadan. Yang salah bila sebelah bulan kita tak bersedekah, bulan Ramadan baru mula bersedekah. Itu bukan sunnah Nabi. Kemudian kita nak bagi orang berbuka ni, kata ulama, bukan mesti kita bagi masa dia berbuka sahaja. Pahala kita bagi pada orang berbuka bukan mesti masa berbuka saja. Kita boleh bagi makan selepas tarawih. Kita boleh bagi makan masa tengah malam. Itu termasuk bagi makan pada orang yang berpuasa. Jadi jangan semua nak bagi waktu berbuka sampai membazir. Dan yang paling utama kita bagi bantuan untuk berbuka ialah rumah. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar, bila dia nak berbuka ada orang datang meminta. Dia ambil makanan dia bagi pada asnaf, pada orang miskin. Dan dia tak ada makanan. Akhirnya dia sambung puasa. Ini keadaan sahabat Nabi sangat biasa. Imam Ahmad bin Hanbal, bila ada 2 keping roti, bila nak berbuka ada orang datang minta, orang miskin, dia bagi kedua-dua roti dan dia tak ada makanan, dia puasa, sambung puasa. Makna mereka utamakan sedekah khususnya pada asnaf dan sehingga mereka sanggup tak makan. Sampai tahap tu. Tapi sekarang yang banyak berlaku dalam masyarakat kita, yang buat berbuka di masjid kan, yang asnaf di luar sana kadang-kadang tak datang masjid dan mereka lagi memerlukan, betul kan? Bahkan Nabi ajar kita baca doa. Ya Allah, aku mohon pada engkau untuk fi'lal khairat. Untuk buat benda yang baik. Buat benda yang makruf. Bantulah aku. Bagilah kekuatan. Untuk aku sentiasa buat benda yang baik. Dan watarkal munkarat. Aku mohon pada engkau untuk aku tinggal pada benda yang haram. Khususnya di bulan Ramadan. Bagi kekuatan. Dan yang ketiga, aku mohon pada engkau supaya hubbal masakin. Aku sentiasa cinta pada orang miskin. Benda yang paling sukar ialah suka dan cinta pada orang miskin. Betul kan? Sehingga kita tak ada masa untuk orang miskin. Sebab susah. Kenapa susah? Susah sangat nak cinta orang miskin. Sebab tak ada pulangan apa-apa. Betul? Kalau kita cinta orang kaya, okey juga kan? Mungkin ada juga pulangan. Tapi nak cinta orang miskin, penat dah lah. Jauh, rumah sempit, panas. Lepas tu kena bagi lagi. Bukan dapat. Kena bagi. Siapa nak cinta? Maka sebab benda tu sukar, Nabi ajar kita minta doa kepada Allah. Supaya bagi hati kita cinta pada orang miskin. Kalau tak ada cinta, kita tak akan cari orang miskin walaupun sebelah rumah kita. Yang kelima, amalan kelima yang wajib buat, ini paling besar dan utama, iaitu baca dan tadabbur Al-Quran setiap hari. Baca dan tadabbur Al-Quran setiap hari. Kalau nak khatam, boleh. Kalau dapat khatam sekali pun okey. Disebut dalam hadis sahih, setiap kali bulan Ramadan Jibril datang dan mudarasah bersama dengan Nabi sekali. Setiap kali bulan Ramadan Nabi murajaah Al-Quran dengan Jibril sekali, kecuali tahun akhir Nabi wafat 2 kali. 2 kali khatam. Yang kita dengar salafus soleh, ulama-ulama sahabat ada khatam 7 hari sekali, ada khatam 3 hari sekali, ada khatam
sekali sehari kita tak mampu buat. Paling-paling kurang kita khatam sekali. Tapi khatam dalam keadaan kita faham. Ramai yang nak ikut Nabi bertadarus. Bagaimana Nabi bertadarus dengan Jibril. Tapi kita kena faham. Nabi tadarus dalam keadaan Nabi. Satu faham. Yang kedua, Nabi nak ulang balik hafazan tu. Sebab Nabi tak boleh membaca. Nabi tak boleh menulis. Jadi kalau Nabi lupa, Nabi tak boleh tengok. Sebab Nabi tak boleh baca. Tapi kita tadarus dah berpuluh-puluh tahun. Tak hafal-hafal pun. Betul tak? Jadi kalau kita nak ambil hadis Nabi sebagai dalil untuk kita tadarus, ambil semualah. Nabi tadarus dalam keadaan dia faham. Yang kedua, Nabi tadarus nak ingatkan hafazan Nabi. Dan yang paling besar ialah Nabi tadarus Al-Quran untuk menghayati dan untuk menyampaikan pada orang. Sebab tu Nabi berehat sekejap bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, Nabi teruskan kerja dakwah. Teruskan menyampaikan Al-Quran yang Nabi tadarus di bulan Ramadan. Jangan tadarus bulan Ramadan, lepas tu tutup terus. Faham pun tak, berdakwah pun tak. Lepas tu guna dalil Nabi bertadarus dengan Jibril. Sangat salah. Nabi pula bertadarus dengan Jibril. Orang yang alim. Betul tak? Kita nak tadarus, cari orang alim. Cari orang alim. Supaya orang tu boleh bagi kita faham Al-Quran. Supaya kita dapat laksanakan semua perintah Allah yang ada dalam Quran dan meninggalkan semua larangan. Jadi kalau dapat buat 5 ni, insya-Allah puasa kita, selepas puasa kita akan keluar dalam bentuk rupa yang baru, wajah yang baru, akhlak yang baru, hati yang bersih dan kerja dakwah kita akan lebih berkesan. Kalau kita insya-Allah buat 5 perkara. Okey. Boleh insya-Allah. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات